مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Hari ini kita masuk kepada kitab yang lain. Habis kitab zakat, di dalam kitab dia ada fasal. Di dalam fasal dia ada bab. Sekarang masuk kepada Kitabul Ahkamil Haji. Kitab menerangkan, menjelaskan tentang ketentuan ahkam. Ahkam dia jamak daripada hukum. Hukum satu. Kalau ahkam banyak. Bermakna kitab menerangkan tentang hukum haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa, definisi secara bahasa adalah al-qasdu, sengaja ataupun menuju. Wa syar'an, haji secara syarak apa? Qasdul baitil harami lin nusuki, menuju ke Baitullah di tanah haram Mekah untuk melakukan ibadah nusuk. Bila yang namanya ibadah, maka tak dapat lagi ibadah yang namanya syarat, wajib ataupun atau syarat wajib ataupun rukun. Kita kena tahu ada syarat wajib, ada rukun. Seperti syarat wajib solat, Islam balik wakal semua. Kemudian ada rukun solat. Sama juga dengan ibadah haji. Wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat wajib melakukan ibadah haji ini ada berapa perkara? Ada 7. Apakah 7 itu? Yang pertama, basic, al-islamu wal-bulughu wal-aqlu. Islam, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Kemudian yang keempat, al-hurriyah, orang yang merdeka. Maka fala yajibu al-hajju ala muttasifi bididdi zalik. Maka ibadah haji itu tidak menjadi wajib kepada siapa? Kepada orang yang memiliki diddil. Orang yang memiliki kebalikan daripada 4 sifat tersebut. Contoh Islam, dia punya kebalikan daripada Islam apa? Kafir. Yang kedua baligh, dia belum baligh, maka tidak wajib. Yang ketiga berakal, dia tak berakal, maka tidak wajib. Yang keempat, dia tidak merdeka, dia seorang hamba. Tetapi macam mana kalau orang yang ada sifat kebalikan daripada 4 sifat ini, mereka melakukan ibadah haji, apakah tidak sah? Maka dilihat dulu. Contoh, ada siapa dekat sini pernah tengok budak kecil pergi haji, dia belum balik. Sah tetapi tidak ada kewajipan bagi dia. Maksudnya kewajipan haji bagi dia belumlah terlaksana. Maksudnya kalau dia dah besar, dia kena pergi haji lagi. Faham? Ataupun dia tu biul, gila. Dia pergi haji, tapi masa dia sembuh, dia tak pergi haji lagi. So, syarat untuk jatuh ke farduan, kewajipan dia tu belum gugur lagi. Yang kelima, syarat yang kelima adalah wujudul zad.
dia ada memiliki bekal. Baik bekal untuk dia yang pergi, begitu juga bekal untuk kepada orang yang ditinggalkan. Kenapa ini termasuk di dalam syarat? Sebab yang pergi itu adalah kita yang memiliki tanggungjawab, memiliki tanggungan anak isteri. So, pergi ibadah haji untuk melakukan sesuatu ibadah, jangan sampai kita melupakan ibadah kita yang sehari-hari wajib kita lakukan. Hari-hari kita wajib bagi nafkah kepada isteri, hari-hari kita wajib bagi nafkah kepada anak. Tetapi dengan alasan kita nak pergi haji, kita meninggalkan kewajipan kita yang lain. Jadi syarat dia tu kena dua-dua jalan. Sebab kalau kita tengok orang dulu pergi haji bukan seminggu, 2 minggu. Bukan sebulan, 2 bulan. Berapa bulan? Naik kapal berapa bulan dah. Sampai kalau mati, sampai syahid dalam tu kena tanam dalam air. Maka yang kelima adalah memiliki bekal. Dia ada bekal untuk dia dan juga ada bekal untuk orang yang ditinggalkan. Kemudian yang keenam, wujudur rahilah. Adanya kenderaan. Kenderaan yang ditasarufkan, yang ditransaksikan secara sah. Baik ditransaksi kenderaan tu dengan cara membeli atau dia menyewa. Kalau sekarang yang terjadi dengan kita, biasanya sewalah. Kita sewa flight. Kita beli tiket tu sama dengan kita sewa manfaat untuk berada di dalam kapal terbang yang memberikan pulangan kepada kita, itu kita sampai kepada tujuan. Kita sewa kapal terbang. Bukan sewa satu kapal terbang, kita sewa satu seat. So, ada pertanyaan, masail, macam mana hukum dia kalau kita naik kapal terbang, kita sewa, kita bayar untuk satu seat, tetapi kita letak beg kita dekat seat sebelah. Macam mana hukum dia? Maka Jumhur Asy-Syafi'i mengatakan bahawasanya haram, tak boleh. Kecuali kita minta persetujuan kepada yang punya kapal terbang tu. Bukan minta kepada pramugari, bukan minta kepada pilot, sebab dia tidak ada hak untuk memberikan sesuatu lebihan kepada kita, add on kepada kita tanpa bayaran. So berhati-hati, ramai orang yang kadang-kadang tu tengok seat dia kosong, dia letak beg dia kat tepi tu. Haram. Letak kat atas, yang tempat yang disediakan secara percuma di dalam servis kita naik kapal terbang tu. Apatah lagi kita nak pergi melakukan ibadah haji, kita tengok seat sebelah kita kosong, kita letak handphone kita, kita pergi letak something, barang kita di situ yang mana kita tidak ada hak di situ. Hak kita bayar seat 3,500 contoh, seat kita ni je lah hak kita. Sama je kita naik bas ke, kecuali kalau kita sewa satu kereta, nak pergi ke Terengganu, sewa satu kereta, suka hatilah kita letak barang kita kat depan ke kat belakang. Tetapi kalau kita naik bas, ataupun kita naik kapal terbang, ataupun kita naik feri, yang mana kita sewa itu adalah kursi kita ni, maka kursi kita itulah. Kalau nak lebih boleh, kata sebahagian ulama', kita nak lebih boleh, kita beli 2 tiket. Nak balik mana? Contoh nak balik Perak, barang banyak, nak letak sebelah, beli 2 seat. Yang nombor 6 tadi, wujudur rahilah, adanya kenderaan. Syarat ini jika memang kalau seseorang itu dia berada jarak 2 marhalah, maksudnya jarak yang diperbolehkan jamak qasar atau lebih jarak dia dengan kota Mekah. Baik dia ini mampu berjalan ataupun tak.
Kalau dia mampu untuk berjalan sejauh 95 kilometer, maka dia tak perlu untuk sewa. Kemudian kalau tempatnya itu kurang daripada 2 marhalah dan dia kuat untuk berjalan, maka wajib bagi dia untuk melakukan haji meskipun dia tak ada kenderaan. Contoh dia duduk dekat dengan kota Mekah, kurang daripada 2 marhalah, maka dia tidak ada alasan untuk mengatakan bahawasanya saya belum cukup syarat untuk melakukan haji sebab saya tak ada kenderaan. Sedang dia duduk di dalam kota Mekah ataupun tak sampai daripada 2 marhalah. Kalau yang berada jauh daripada 2 marhalah, seperti kita contoh, maka kalau tak ada kemampuan untuk dapatkan kenderaan, contoh kita tak mampu untuk beli tiket flight pergi balik, syarat yang nombor 6 ni kita tak dapat memenuhi lagi, maka belum lagi kita wajib untuk melaksanakan. Tetapi kita tengoklah tiket flight berapa, harta kita berapa. Seperti contoh, ada seorang tu mati, dia belum melakukan ibadah haji, maka hartanya tu dikira berapa banyak harta dia. Kalau lebih, maka perlu dibadalkan haji untuk dia. Maka kita tengok family-family kita yang dah tak ada, kita cek dulu sebelum hartanya itu dibagi kepada ahli waris, maka cek dulu hutang dia, baik hutang dia dengan manusia ataupun hutang dia dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang dulu baru apa nama dia, warisan. Kemudian syarat yang nombor 7 yang terakhir adalah takhalliyatut tariq, sepinya jalan. Takhalliyatut tariq itu kosongnya jalan daripada rintangan. Maksudnya kosong di sini adalah kosong daripada sesuatu yang dapat memberikan mudarat kepada dia. Maksudnya dia terjaga keamanan dia daripada sesuatu perkara yang dapat membahayakan dirinya. Contoh kalau dia pergi naik kuda, lalu jalan yang mana jalan tu memang akan ada perompak, akan ada orang pau, maka dia belum lagi tercukup syarat dia. Maka ini adalah tujuh syarat wajib yang mana kalau ada pada diri seseorang, maka wajib dia untuk melakukan ibadah haji. Tetapi sekarang kita tengok syarat 7 ni ada dah belum. Kalau dah ada, maka cepat-cepatlah kita usaha doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara amalan-amalan para ulama dahulu, dia nak dapat pergi ke Baitullah, iaitu kata guru saya, berbanyakkan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca banyak-banyak, baca selawat Ibrahimiyah. Kadang-kadang tu kebiasaan orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri dia peluang untuk dia dapat ziarah ke baginda Nabi SAW, dia dapat ziarah kepada Baitullah, ke Kaabah. Ini bukan sebab dia ada harta, bukan sebab dia ada duit yang banyak. Ini adalah sebab kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala sampai panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Banyak kisah kita dengar orang yang dia tak plan pun, dia tak ada duit pun, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan macam mana cara dia itu di dalam sunnatullah, dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bagi kita jangan sampai kita ini lupa, kita ini ghaflah untuk khilaf, untuk tidak berselawat kepada baginda Nabi SAW
dan juga kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab dua tempat ni lah yang kita akan pergi, tempat yang besar. Nabi Ibrahim, kenapa selawat Ibrahimiyah? Kita tengok siapa yang dirikan Kaabah. Di zaman Nabi siapa? Walaupun sebelum wujudnya Kaabah di tempat itu 14,000 tahun sebelum datangnya Nabi Adam alaihissalam, di dalam satu riwayat mengatakan bahawasanya malaikat dah taubah dekat situ. So alangkah ruginya kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kemampuan untuk melafazkan selawat Ibrahimiyah ini, kita lupa untuk selawat yang mana fadilah daripada selawat ini akan menyampaikan kita ke Baitullah dan ziarah baginda Nabi SAW. Kalau kita dah selalu selawat, maka pergi itu, kata guru saya, akan penuh dengan kerinduan. Bukan untuk melihat shopping mall, dia kata, tetapi untuk luangkan waktu untuk dapat beribadah secara bersungguh-sungguh, yang mana di situ tidak akan ada seorang Nabi pun kecuali pasti pernah datang ke Baitullah. Maka di situ tempat kumpulnya, dan kita kena tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memberikan menyampaikan roh-roh orang yang soleh ini untuk datang ke bumi. Banyak riwayat ataupun hadis-hadis yang sahih menyatakan bahawasanya Nabi ini tawaf di situ. Bahkan kita pernah dengar cerita orang-orang soleh yang mana mereka ni jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan baginda Nabi, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Di mana? Di Kaabah itu. Maka jaga-jagalah kepada lisan kita, pandangan kita, yang mana kita datang di sana hanya semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum ada peluang pergi ke sana, maka usahalah daripada segi fizik dan segi rohani. Jangan kita hanya rohani saja tetapi kita lupa untuk fizik. Kita jaga kesihatan kita. Jaga kesihatan kita supaya kita kuat untuk pergi melakukan ibadah di sana, insya-Allah.